advisor yang hebat iaitu Dr. Sanjay Tolani. Saya nak share pada tuan-tuan, sebenarnya kita hidup 28,000 hari rata-rata kehidupan kita lah. Orang kata umat Nabi SAW ni rata-rata hidup kita adalah 28,000 hari. Saya beri contoh pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan convert balik kepada tahun, dia lebih kurang 77 tahun. So kalau tuan-tuan cuba fikirkan diri kita. Kalau kita hidup 70-80 tahun, kalau contoh dari segi agama, apa yang kita boleh bagi kepada kehidupan kita selepas mati, kan? Tetapi apa yang Dr. Sanjay Tolani ni bagi tahu, 28,000 hari ni macam mana kita nak manage kita punya financial. Macam mana kita nak manage punya financial supaya kita punya kehidupan tu dia jadi, orang kata, peace of mind. Kita dapat peace of mind. Kita tak risau dah. Kita ada, orang kata apa, portion kehidupan kita tu menjadikan kita tu tak risau tentang backup, tentang keluarga, tentang persaraan, tentang sakit, tentang macam-macam. So 28,000 hari saya nak share pada tuan-tuan circle of life supaya tuan-tuan boleh nampak the function of 28,000 hari. Okey, kalau tuan-tuan tengok 28,000 hari, tuan-tuan bahagi dengan tahun, dia akan jadi 78 tahun. Saya convert bagi senang bagi tuan-tuan nampak adalah, kita tengok tengok. Cuba tuan-tuan tengok. Okey, sekarang ni contoh kita lahir kosong Kita lahir kat sini, umur kita 20. Dekat sini 40, 60, kat sini 80. So rata-rata hidup kita ni lebih kurang 80 tahun lah, kan? Orang kata kalau convert balik lebih kurang 77 something. Kita punya apa orang panggil, kehidupan kita rata-rata lah. Kebanyakan kita ni dah, orang kata, lepas pencen tu dia, orang kata apa, dia biasanya akan ke arah sakit lah. Biasa akan ke arah sakit. Okey, so saya nak share tuan-tuan. Okey, katakan tuan-tuan boleh tengok carta ni. Harap tuan-tuan nampak carta ni, circle of life. Okay, ni circle of life. Kalau tuan-tuan rasa benda ni first time tuan-tuan tengok, share pada kawan-kawan, tag kawan-kawan, supaya kita nampak kehidupan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita tak tahu, kita just pergi kerja, balik kerja, kan? Kita tak tahu function of life. Takkan kerja paskat pukul 8, balik pukul 5, dapat duit setiap bulan. Tapi kita kena nampak keadaan ni. That's why dia orang buat satu teori ni. Dr. Sanjay Tolani dia buat satu teori supaya kita nampak yang kita ni ada kehidupan, ada portion dia. Portion kehidupan kita. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Okey, daripada umur kosong, daripada kita lahir sampai umur kita 20, kan? Perasan tak? Dekat sini kita belajar, betul tak? Dekat sini kita belajar daripada kita berangkak, baru lahir merangkak, then kita masuk darjah sekolah rendah, lepas tu sekolah menengah, lepas tu kita belajar macam-macam. Dekat sini kita belajar, betul kan? So di sini semua belajar lah, sampai universiti kita belajar, kan? Tapi sampai dekat sini, tuan-tuan perasan tak, daripada umur 20 hingga 40 kita dah start ada rumah, betul tak? Kita ada kereta, kita dah ada kerja, betul tak? Kita dah ada kerja. Kemudian maksudnya dekat sini komitmen lah. Biasanya orang yang umur 20 ke 40 ni akan ada kerja. Dia akan cuba untuk cari kerja sebab dia nak hidup, kan? Sebab dia tak bergantung harap kepada mak ayah dia. Mungkin mak ayah dia tak ada dah kat sini. Dekat umur 20 hingga 40 ni mungkin mak ayah dia dah tak ada, kan? Perasan tak? Okey, kat sini dah ada komitmen, dah ada life, dah ada nak hidup sendiri, dah ada anak, dah ada kereta, rumah, bini, kan? Okey, perasan tak dekat umur 40, saya umur 39, umur 40 hingga 60, dekat sini kita mungkin ada double komitmen, kan? Dekat sini mungkin kita dah ada 2 rumah, mungkin kita ada 2 kereta, kan? Mungkin kat sini kita ada 2 wife, maybe 2 isteri,
Kan? Kat sini anak kita dah ramai. Kan? Anak-anak kita dah ramai. So, dekat sini, hingga sini, kita dah ada anak, dah ada isteri, dah ada kereta, dah ada rumah. Kan? Perasan tak? Kita dah ada macam-macam komitmen yang mungkin double. Mungkin double komitmen kita. So, dekat umur 20 hingga 40, kita masih lagi mencari-cari. Kadang-kadang mungkin kat sini ada orang ada dua bisnes. Ada satu kerja, ada buat part time, something macam tu kan, bisnes. Kan? Okey. Tetapi tuan-tuan perasan, bukan tuan-tuan perasan kalau tuan-tuan kat sini bukan umur 60, sebab orang Facebook ni mana ada umur 60 kat atas, jangan-jangan lah kan. Mungkin tuan-tuan boleh tengok orang sekeliling umur 60 hingga 80 ni dekat sini. Biasanya dekat sini dia dah tak bergantung pada dia hanya bergantung pada orang. Setuju? Dia hanya bergantung pada orang. Kat sini dia dah tak kerja. Kat sini dia tak ada. Perasan tak dekat sini kan? Kan? Perasan tak dekat sini? Dekat sini yang saya lorek ni kan? Yang saya lorek ni sebenarnya dia orang kita tak ada punca pendapatan, no income. Perasan tak kat sini kita no income? Kita no income, kita tak ada duit. Kita dah tak ada duit dah dekat sini. Umur 60 hingga 80 kita tak ada duit, ataupun kosong hingga 20 ni kita tak ada duit lagi. Kita tak ada duit. Okey. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan umur 30 sekarang, katakan umur 30. Katakan umur tuan-tuan adalah umur 30. Kan? Kita bagi contoh lah. Umur tuan-tuan 30. Kalau umur tuan-tuan 30, di antara umur 30 hingga umur 60, kita ada 30 tahun kan? Kita ada 30 tahun untuk kita kerja. Kan? Kita ada 30 tahun untuk kita kerja supaya kehidupan kita selepas ni di antara 60 hingga 80 ni kita boleh hidup. Tu pun kalau kita hidup lagi. Perasan tak? Kan? Kita ni bekerja bersungguh-sungguh ni. Dekat sini kita bekerja bersungguh-sungguh. Kalau saya umur 39 tahun, sekarang saya dah dekat sini. So saya ada lagi 21 tahun untuk saya simpan duit untuk saya waktu tak bekerja ni lah. Kalau itu pun kalau saya masih hidup. Kan? Kalau saya masih hidup pada keadaan ni, so saya memerlukan dana yang saya buat dekat sini, untuk saya simpan dekat sini supaya saya boleh survive. Katakan saya umur macam tu Mahathir 97 tahun, 94 tahun. Kalau kata saya umur 94 tahun, saya adakah cukup duit saya dekat sini? Dekat sini adakah duit yang saya simpan di antara umur 30 hingga umur 60 ni, adakah cukup untuk saya simpan sepanjang persaraan saya? Tuan-tuan rasa tak? So, dekat sini tuan-tuan kena tahu yang tuan-tuan kena fikir 4 soalan ni. Tuan-tuan kena fikirkan 4 soalan. Yang pertama, adakah anda yakin yang anda boleh hidup sampai 60 tahun? Yang pertama, adakah anda yakin anda boleh hidup sehingga 60 tahun? Soalan kedua, adakah anda yakin yang anda masih sihat sehingga umur 60 tahun? Kan? Sebab apa? Kalau ikut perancangan kita, contoh, kita nak simpan duit ni, 30 tahun nak simpan duit ni untuk kita ready dekat sini. Kita nak ready dekat sini. Kan? Adakah cukup duit kita? Yang ketiga, adakah cukup duit persaraan kita selepas umur kita 60 tahun? Cukup tak? Ini soalan saya. Adakah cukup kat sini? Adakah cukup duit kita yang kita simpan selama 30 tahun ni, kalau umur kita 30, cukup untuk kita simpan masa kita bersara nanti? Okey. Yang keempat, adakah cukup pada waktu sekarang ni kita nak simpan duit untuk pendidikan anak-anak? Masa sini anak-anak memang perlukan duit kita. Duit kita untuk dia belajar. That's why kat sini ada komitmen ni. So, 4 soalan tuan-tuan kena tanya diri tuan-tuan. Saya ulang balik. Yang pertama, adakah anda yakin anda boleh hidup sampai umur 60 tahun? Yang kedua, adakah anda yakin yang anda masih sihat sampai umur 60 tahun? Yang ketiga, adakah anda yakin yang duit persaraan anda cukup untuk survive selepas pada umur pencen?
Mungkin ada orang ada pencen ke, ada KWSP ke something, kan KWSP kena tarik balik ni. Bukan kena tarik balik, kena guna duit balik. Duit sendiri kena guna. So okay, kita cek balik 4 soalan ni supaya apa? Baru kita nampak yang kehidupan kita sekarang ni adalah inilah masa kita. 30 tahun inilah masa kita untuk kita simpan duit supaya kehidupan kita senang. Itu pun kalau kita tak ada dua keadaan ni. Kita tak memungkinkan dua keadaan ni, mati dan kita cacat. Ataupun kita terus kita sakit, cacat dan mati. Kalau di antara sini kita duk imagine ni 30 tahun aku nak simpan duit ni. Katakanlah kita mati di tengah jalan, apa yang akan jadi dekat duit persaraan kita? Apa yang akan jadi kepada anak yang kita tinggalkan? Apa yang akan jadi kepada hutang yang kita tinggalkan? Apa yang akan jadi pada wife kita, anak-anak kita? Tuan-tuan tengok balik. Tuan-tuan kalau tuan-tuan umur 30 tahun, tuan-tuan cuba duduk sekejap. Cukup tak aku duit nak simpan untuk persaraan aku? So kalau saya Azam Fali daripada Kafala Network, kepakaran saya adalah membantu isteri yang seandainya suami mereka meninggal, isteri dapat teruskan kehidupan dengan keuangan yang baik. Kalau tuan-tuan ada suri rumah ke, kawan-kawan yang risau tak selamat, kalau kan suami dia meninggal, siapa nak tanggung keuangan dia orang sekeluarga? Saya sedia bantu untuk bagi free consultation kepada tuan-tuan. Macam mana kita nak buat dapat peace of mind? Nampak tak peace of mind? Kita nampak peace of mind. Kita dah tahu, okay, kalau umur banyak ni, berapa kita nak simpan? Kalau umur kita banyak ni, berapa kita nak tinggalkan kepada wife? Kalau umur kita banyak ni, anak-anak kita dan wife kita dapat banyak mana? Okay? Terima kasih siapa yang bersama dengan saya malam ni. Semoga saya share ni dapat manfaat dan kredit kepada Dr. Sanjay Tulani kerana bagi teori yang sangat hebat ni supaya kita nampak kehidupan kita. Kadang-kadang kita tak nampak, kita ingat pergi kerja, balik kerja, duit habis. Pergi kerja, balik kerja, duit habis. Apa function kita untuk kehidupan? Sebenarnya kenapa penting kita nak fikirkan tentang perkara ni? Sebab apa? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Kan? Nakkah kita jadi seorang yang bermanfaat pada orang lain kalau kita dapat tinggalkan anak kita, dalam lagi satu hadis tu, tinggalkan anak isterimu dengan kesenangan, lebih baik daripada tinggalkan mereka dalam keadaan yang meminta-minta. Kan? Kalau kita tak tinggalkan something kat dia, mungkin anak kita meminta-minta pada orang lain. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, boleh masuk join group saya Nak Payung Isteri. Kat situ saya share ada 2 ebook percuma saya buat sebelum ni. 2 ebook tu saya share supaya saya bagi free je untuk tuan-tuan. Siapa yang masuk dalam group Nak Payung Isteri tu, ada link kat bawah tu. So tuan-tuan boleh masuk. Dekat situ saya akan share lebih banyak lagi info macam mana kita nak settlekan tentang keuangan kita. Kan? Kita bukan nak simpan beribu-ribu ringgit. Kita mungkin spend 100-200 ringgit untuk kita backup, buat protection untuk keluarga kita. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.